tutorial Illustrator kali ini, saya nak tunjukkan bagaimana nak menghasilkan efek seperti ini. Okey, efek kali ni dia macam efek cakar ataupun efek carik-carik gitu. Macam mana nak buat lubang-lubang yang memotong teks-teks begini. Right? Kita mulakan dengan membuat satu teks. Okay. So teks ni simple saja. Saya buat caranya gini. Kita type satu teks. Okay, let's say saya type perkataan cakar, pilih font, saya besarkan sikit. Untuk menghasilkan teks yang sengit, saya akan gunakan shear tool, klik dan drag teks tersebut. So kalau nak bagi dia straight ke atas, kita boleh tekan shift sambil kita drag ke atas gini dan lepaskan. So inilah hasil step yang pertama untuk kita hasilkan teks yang dalam angle begini. Alright. Step yang kedua, kita akan hasilkan garisan-garisan yang saya tandakan dengan warna oranye ni. Yang ini. Alright, ini simple saja. Kita hanya perlu gunakan paintbrush tool. So contoh ini teks saya. So ambil ini paintbrush. Alright, dan secara randomnya kita lukis. So nak bagi dia warna lain, kita setkan warna ni kepada satu warna lain. Tak kisah warna apa pun. Lukislah kalau nak buat style cakar gini pun boleh, cuma saya nak buat style carik-carik gini. Alright. Okey, itu step yang kedua. Step yang ketiga adalah nak bagi kita punya garisan tadi, dia ada sedikit stroke value macam ni. Dia ada tebal nipis, tebal nipis. Okey. So macam mana nak buat? Alright. Kita select semua garisan kita ni. Teks tak perlu select kita select garisan saja. Dekat bahagian panel, dekat bahagian atas ni kita ada dia panggil ni sebagai stroke ataupun width profile So kita ada pilihan untuk buat nipis, tebal, nipis. Tapi kita kena tukar ni pastikan kita punya brush punya definition ni ataupun pilihan brush ni berada pada basic. Dan kita boleh pilih yang ini dan kita boleh tebalkan stroke ni. Kita akan nampak hasil dia macam tu. Dan width profile ni dia ada beberapa jenis lah. So tebal, nipis, tebal sikit, nipis, tebal banyak sikit, lepas tu nipis dan berbagai lagi. Okay, bergantung kepada jenis apa yang kita nak, so kita boleh pilih lah. Jadi untuk contoh ini saya nak ambil yang pertama tadi. Yang pertama yang ini, ataupun nak guna yang ini pun okey juga. Okey. Alright. Kita dah ambil yang pertama ni. Okey, katakanlah saya ambil yang ini. Baik.
Saya nak ubah sikit saya punya width profile ni dengan menggunakan tools ini. Namanya adalah width profile tool. So kerja dia adalah saya boleh contoh macam saya punya ini profile ni nampak macam tak berapa smooth, ataupun saya nak ubah sikit. Jadi saya ambil tools tadi, width profile tool ni, width tool ni. So saya boleh pergi kat sini, saya lalu ke atas garisan ni, kita akan nampak path ni dengan ada point-point dia tu. Dan setiap point ni bila kita lalu atas dia, kita hover dekat atas dia, dan saya boleh tarik bahagian atas ni dan saya boleh ubah dia punya profile. Ni saya zoom sikit lagi. Ini nampak yang ni. Saya nak besarkan boleh, saya nak haluskan lagi pun boleh. Ini pun saya boleh buat benda sama. Gitu. Okay. So ini pun sama juga. Kalau katalah di sini nampak hujung dia tu tak, dia tidak tidak tajam, jadi saya boleh pergi sini dan tajamkan dia macam tu. Saya boleh. Alright. Baik, itu adalah kegunaan width profile tool. Jadi kalau rajin nak ubah semua ni bolehlah, ataupun mengikut keperluan. Jadi saya tidaklah mahu, saya tak nak terlalu detail sangat. Mungkin saya just ubah-ubah yang penting-penting saja. Alright, settle yang ni. So step yang seterusnya adalah step yang keempat ni, di mana saya perlu jadikan saya kena expand semua shape ni. Baik. So sekarang ni keadaan dia adalah saya punya text masih lagi text, saya punya line tadi masih lagi dalam bentuk line. Jadi saya boleh select semua ni. Saya pergi dekat menu object dan saya akan expand appearance semua sekali. Okay. Jadi saya expand appearance, saya tengok saya punya line dah jadi shape, tetapi saya punya text masih lagi text. So saya perlu buat expand sekali lagi. Kali ni expand sahaja. Okay, nanti dia keluar ni, tekan saja OK. So saya punya text pun dah jadi shape juga. Alright, dah jadi macam tu. Okay, so step yang seterusnya adalah saya nak lubangkan semua ni. Saya nak potong dia lah. Okay. So yang garisan carik-carik ni akan menjadi acuan untuk saya potong teks saya. Baik. Jadi ini semua asing, ya, berasingan. Jadi macam mana saya nak potong yang ini kepada saya punya shape text? Takkan nak buat satu-satu kan? Jadi saya kena gabungkan semua ni. Dia nak mudah kalau kita gunakan ni semua satu warna. So select satu, pergi kat menu select, select same fill color. Okay. Biasanya kalau kita nak jadikan dia satu, orang akan gunakan group. Jadi dalam kes ni group tu tak boleh digunakan, tak jadi. Kalau kita guna group dia tak akan jadi. So trik dia adalah kita kena gunakan object compound path make, ataupun shortcut dia Ctrl+8. Klik dekat situ. Terus sekarang ni saya klik kat luar, saya klik balik ke atas ni, dia dah jadi satu selection. Ya, dah bergabung. Baik. Kalau saya nak lubangkan, saya nak minuskan shape text ni berdasarkan acuan kita yang cari-cari ni. Select gini. So untuk orang yang dah biasa guna Pathfinder, saya akan buka Pathfinder, dia akan buat minus front. Okay. So dia dah potong, tapi masalahnya dia potong satu huruf saja. So tak boleh. So saya undo balik. Jadi teks saya ni juga saya perlu jadikan dia compound path. Object compound path make. So maksudnya kita yang cari ni adalah compound path, kita punya teks kita pun perlu di compound path. Kenapa? Sebab apabila kita ada objek yang berasingan, maksudnya dia tidak bertindir antara satu sama lain, untuk digabungkan kita perlu gunakan compound path. Begitu juga dengan teks. Teks ni juga adalah berasingan, dia tidak bertindir antara satu sama lain. So kita gunakan compound path. Jadi select kedua-duanya, pergi balik ke menu Pathfinder dan kita gunakan minus front. So dia dah berlubang begitu.
Okay, saya nak tahu dia berlubang ke tidak. Jadi kalau saya ambil satu shape tool saya ambil shape tool ni, saya buat kotak dan saya gantikan latar belakang ni, hantarkan dia ke belakang. Nampak dia dah berpotong betul-betul lah, mengikut shape yang kita dah tentukan tadi. Nice kan? Okay, cuma dalam contoh saya ni saya nampak ada extra sikit lah. Kita ada macam ada menggerutu sikit ni. So macam mana nak buat tu? Okay, mudah saja. Okay, untuk buat efek seperti macam kasar tu, macam ada menggerutu sikit tepi dia. So saya akan gunakan menu effect, distort and transform. Kita akan gunakan roughen, kasar, roughen. Alright, setkan nilai dia, size dia tak terlalu tinggi. Pasti kita onkan preview. Setkan nilai dia 1. Detail ni kita cuba 5 ke. Okay. Dan dia punya ni kita ambil smooth, smooth gitu. Alright, tekan OK. So ni hasil dia. Alright. Kalau rasa nak tukar dia punya setting roughen tadi, klik balik di sini. Buka di properties, ataupun siapa yang guna version lama boleh guna panel appearance, window appearance. Nanti akan ada di setting roughen tadi. Klik kat sini boleh. Siapa guna properties, klik balik di sini. So kita akan dapat balik setting tadi. Dan ubah sikit lah. Kalau kata macam tak nak terlalu tinggi, mungkin saya tukarkan menjadi 3. Right. Baik. So itulah kita punya hasil hari ni. Simple saja penggunaan penghasilan efek teks dengan corak seperti cari-cari ni ataupun cakar punya style ni, yang rough ni, yang kasar begini. So saya ulang balik step dia tadi. Pertama sekali kita buat dia punya teks. Teks tadi kita applykan bentuk, saya ingat tu menggunakan shear tool. Kemudian kita hasilkan garisan-garisan random menggunakan paintbrush tool. Dan setting pada paintbrush tool tadi kita gunakan width profile dengan brush basic. Dan saya introducekan penggunaan shape width ataupun width profile tool untuk kita ubahkan profile pada garisan yang kita buat. And then kita gunakan expand untuk pecah-pecahkan teks dan juga shape brush tadi. Di mana untuk kita memotong kita punya teks mengikut acuan garisan, kita kena faham tentang penggunaan compound path. Lepas tu barulah kita applykan pathfinder -1. Dan siaplah kita punya illustration ataupun siaplah kita punya efek rough ini, efek yang kasar seperti cari-cari begini. Okey, itu saja untuk tutorial yang simple dan mudah kali ini. Saya Imran Abdul Jabbar, channel.com. Jumpa lagi di tutorial akan datang. Jangan lupa subscribe dan follow semua channel Sifu.com untuk dapatkan tips dan juga tutorial yang menarik tentang grafik dan juga multimedia. Kita jumpa lagi di tutorial akan datang.